Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal Braindex. Untuk malam ni dia sedikit santai kerana tajuk yang kita nak beri fokus pada hari ini adalah bagaimana strategi menulis tajuk, iaitu judul bagi sebuah artikel, dan abstrak dalam sebuah artikel supaya boleh diterima sehingga publish ataupun terbit supaya tak kena reject. Maksudnya artikel kita diterima oleh publisher. Okey. Buat pengetahuan semua, kalau kita flashback balik, kita dah covered dalam tip and tricks, iaitu saya ingat tip and tricks nombor 11 sehingga 20 kita ada cover macam mana nak pastikan artikel kita terbit dengan adanya tajuk, abstrak dan kata kunci ataupun keyword yang menarik. Okey, susulan daripada itu untuk kelas kita hari ini dia lebih kepada nak lebih deep sedikit dalam konteks yang lebih dalam konteks penulisan, bagaimana nak pasti atau nak keluarkan judul dan abstrak yang baik itu. Okey, tapi saya gemar untuk saya flashback balik dan saya ulangkan balik untuk semua. Jadi kita masih akan terus ingatlah yang tips kita tu berapa tu 58 tak silap kan. Jadi so ada banyak tips yang kita kena jelas dan kita kena faham bila kita nak menulis artikel ni. Jadi untuk hari ini kita flashback sekejap. Pakcik just baca saja daripada slide ni poin-poin 10 poin yang penting itu supaya kita lebih kuat ataupun lebih faham apa yang pakcik nak sampaikan malam ni dalam konteks ada benda yang kadang-kadang bukanlah suatu benda yang kena hafal, tidak, tapi at least orang yang nak menulis artikel, buku dan apa-apalah manuskrip, mana-mana karya, dia kena faham tentang asas dan jenis. Jadi pakcik akan tunjukkanlah supaya nanti lepas ni bila baca author guidelines ataupun baca FAQ, you akan jelas term-term ni. Okey? Okay, jadi saya just pakcik share balik yang 10 tips and tricks supaya kita recall sekejap. Okey. Nombor 1, pastikan tajuk artikel ada kata kunci yang sama dengan jurnal yang hendak dihantar. Okey. Kita pastikan kita punya nama jurnal kita itu nama judul artikel kita itu bertepatan dengan nama jurnal atau scope of jurnal. Sama ada nama jurnal ataupun scope of jurnal. Nombor 2, tajuk artikel adalah hampir sama dengan artikel yang sudah terbit. Okey, kita kalau nak tulis artikel, kita dah tahu kat mana jurnal yang kita nak hantar. Kita usahakan tajuk yang kita propose itu ada persamaan dengan jurnal-jurnal yang terbit kat situ. Kenapa? Because of jurnal itu adalah standards. Okey, kita nak pastikan manuskrip kita ataupun artikel kita ni serasi ataupun ngam dengan jurnal ni. Justru itu kita kena pastikan sama ada tajuk kita menepati seperti mana nama atau scope of journal. Bahasa yang sama, kita kena double check yang tajuk yang kita buat ni is something like, memanglah tak sama 100%, tapi sebenarnya in ataupun dalam kelompok under umbrella ataupun kita kata macam adik-beradik, sepupu sepapat dalam jurnal ni, dia bersesuaian. Okey? Boleh rujuk dekat slide ni, memang pakcik itu dah beritahu. Boleh rujuk macam mana nak cari persamaan itu. Carilah di artikel yang most cite, most view, most download, yang popular. Okey. Penerbit sebenarnya ni dari sudut publisher. Penerbit dia nak supaya artikel-artikel yang terbit tu menjadi satu identiti ataupun satu reputasi yang baik kepada jurnal tersebut. Sebab tu jurnal-jurnal yang tajuk dia ada kekuatan, bila most download, most site, most view tu ada kekuatan lah. Jadi bila artikel-artikel tu dia ada demand dia sendiri. Okey, jadi just in case publisher memang is common lah, common practice chief editor. Okey, dia jadi macam amalan kebiasaan, bila dia dapat manuskrip dia akan tengok on the title, okey, tajuk abstrak yang untuk tema malam ni lah. So dia akan tengok sama ada dia menepati jurnal itu sendiri, dia menepati standard jurnal itu sendiri. Okey, ini just sambil lalu sebab saya lebih aim kepada keutamaan kita pada malam ni. Tapi sekarang ni lebih
kepada pakcik nak share in term of tip itu. Jadi kita boleh ingat balik. Yang ketiga, tajuk menepati permintaan. Jadi pastikan tajuk tu in demand lah, currently lah, yang terkini, permintaan semasa dan menjadi kata kunci dalam pencarian artikel. Jadi kita kena tahu, kadang-kadang pergilah dekat Google search tu, cuba you type perkataan, satu perkataan nanti dia akan cari. Mungkin zaman sekarang ni kalau you type CO je, dia akan pergi COVID-19. Jadi kalau you type pasal apa-apa pun, wabak pun, dia akan pergi pada coronavirus. Jadi kat sini kita kena tengokkan apa, optimizekan search engine yang kebiasaannya orang cari, apa permintaan dia, apa. Jadi kalau buka website pun okey. Bila kita buka website, kita dapat tahu apa keinginan publisher sekarang, keinginan chief editor sekarang, apa trend ataupun current issue sekarang ni. Jadi kita alert tentang maklumat-maklumat. Kadang dia ada bulletin, kadang-kadang dia ada blog, kadang-kadang dia ada share informations. Kat situ kita akan dapat some guide ataupun kita nampak direction kat mana tajuk yang kita nak keluarkan. Okey. Jadi tajuk pun menepati kata kunci yang publisher nak, dan juga currently demand dia macam mana. Okey. Kemudian nombor 4, yang ni pun pakcik recommend sebab kita ni kebiasaan bila kita nak start, nak good start, kadang-kadang kita berat ataupun keras. Jadi kat sini pakcik boleh advise, carilah artikel yang seakan-akan atau mirip bersesuaian dengan kita punya research flow dalam artikel tu. Artikel flow tu kita copy salah satu artikel yang terbit dalam jurnal tersebut, kita copy paste and replace, CPR. Okay, at least CPR tu bukanlah konsep dia kita copy everything, tak. Kita nak dapatkan rangka base. Jadi kalau dia mulakan ayat the purpose, kita pun the purpose, tapi kita masuklah topik kita. Okay, kemudian rujuk ikut outline format abstract. Jadi ini benda yang pertama yang you kena tengok sebenarnya. Kita kena tengok kesesuaian dia, ada template tak, dari segi outline dia, dari segi citation, reference, macam mana dia punya structure, the way dia menulis. Kalau Emerald dia tersusun satu persatu. Okay, kalau publisher lain dia just one paragraph abstract. Jadi you kena tengok semua tu. Ada jurnal yang ada template, ada setengah jurnal tak bagi template, so you kena tengok semua benda tu. Jadi make sure baca bahagian di website tu, author guideline, kita make sure dapatkan maklumat tu. Okay, kemudian yang keenam, dari segi presentation, persembahan dan elemen tambahan kelebihan dalam abstract. Jadi kira-kira kita ni bila tulis dekat abstract ni, mestilah you kena tahu. Yang ni kita akan detail malam ni lah, yang apa komponen-komponen yang ada kan. Dia tiada pengenalan umum, dia tiada citation di bahagian abstract. Jadi dua perkara. Kadang-kadang ada orang buat abstract ni buat pengenalan. Saya tak boleh katakan tak boleh. Ada juga a few jurnal yang mulakan pengenalan, tapi pengenalan tu memang relate ataupun practically dengan kita punya research ataupun isi artikel. Okay, begitu dengan citation. Walaupun saya ada jumpa juga citation, tapi saya ambil secara umum, kebiasaannya abstract tidak perlu citation. Okay, ini yang benda yang baru lah, menyediakan graphical abstract. Maksudnya abstract bergambar lah, flowchart ke, graphical ke, ikut bidang lah. Bidang medik mungkin ada gambar raja dia. Okay. Kemudian yang 7, abstract perlu hantar dan disemak untuk pengisian bahasa. Jadi kena tengok jugalah in term of isi kita tulis tu, konten dia bersesuaian. Orang dah biasa publish artikel, dia akan tahu kalau nak tulis artikel apa komponen-komponen, how to simplify. Kadang-kadang dia kena trim sikit, kadang-kadang dia kena cut sikit, kadang-kadang dia kena simplify. Begitu juga bahasa, betulkan kita punya typo, grammar dan sebagainya. Okay, nombor 8, perlu menggunakan kelebihan keyword, optimize. Ada setengah penerbit ataupun channel tu kadang-kadang dia buat lagi sampai 12, 16 keyword. Benda boleh guna 12, 16, gunakan, maximize kan keyword. Kadang-kadang kata kunci ni penting. Make sure kata kunci juga relate dengan nama, dengan scope of journal. Okay. Dan saya advise juga, kalau you perasan dalam slide yang hari tu, memang kata kalau boleh selitkan satu keyword represent bidang kita. So in future, kadang-kadang bila orang nak tengok ni betul ke bidang kita, kadang-kadang dekat title artikel tu tak spesifik bidang kita, tapi sekurang-kurangnya dekat keywords tu ada salah satu keyword tu menggambarkan bidang kita lah. Okay. Okay, yang ke-9, kata kunci perlulah selaras relevan dengan kebiasaan trend semasa dalam bidang kajian. Janganlah kita letakkan nama-nama keyword tu yang kadang-kadang orang tak search pun kat Google. Satu nama yang you create yang tak familiar, to be general, supaya mudah artikel kita ditemukan. Jadi make sure kesesuaian, biar keyword tu kesesuaian dengan kita punya artikel, dengan dia punya jurnal, dengan situasi semasa yang berkaitan dengan environmental atau family dalam bidang kita.
Okey, yang terakhir adalah kita boleh merisik chief editor. Mohon maaf kadang-kadang pak cik pun terlupa. So nanti pak cik bagi juga malam ni contoh macam mana nak email dan juga nak buat cover letter bila kita nak contact ataupun kita nak merisik chief editor. Okey. Jadi minta maaf 10 minit. Nak cerita 10 tip ni 10 minit juga. Jadi nak beritahu jangan lupalah bahagian ni sebab bahagian ni sangat penting. Jadi pak cik sekejap ambil masa untuk sebut 10 ni sebab dia sangat penting untuk yang saya nak cover malam ni. Pak cik nak cover malam ni. Agak pendek malam ni, tak ada apa yang terlalu teknikal. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang, at least kita dapat some of knowledge, benda baru kan. Pak cik pun belajar sekali. Okey. Okay, kita mulakan dengan tajuk. Okay, malam ni tajuk dengan abstrak. Okay, macam mana tajuk dan abstrak tu diterima oleh publisher. Okay, bila sebut tajuk ni, nombor satu, dari segi presentation, kalau pakcik boleh advise, kita kena investigate. Kalau pakcik memang investigate. Kalau pakcik dah tahu nak hantar dekat jurnal tersebut, pakcik cuba tengoklah keluaran dia. Kalau keluaran dia setahun tak banyak, pakcik cek 2 tahun. 2 tahun tak banyak, 3 tahun. Jadi macam mana nak tengok tajuk tu? Pakcik tengok sampai level macam ni. Dia pakai tajuk panjang ke tajuk pendek? Okey, tajuk dia tu kadang-kadang, kalau kata pendek tu kadang-kadang satu line je. Kalau panjang dia mungkin 2-3 line. Kemudian tajuk tu dalam bentuk ayat tanya, ayat persoalan, kadang-kadang tak ada soal dekat belakang, ataupun secara mudah ringkas dia. Adakah tajuk tu ada perkataan macam contoh fundamental kan, the development ke, the implementation ke, nak ada perkataan itu ataupun straightforward? Adakah tajuk tu ada titik tu bertindih? Oh, pakcik tengok trend, kebiasaannya yang terbarulah at least. Macam mana trend tajuk di jurnal ini? Pakcik nak dapatkan standardized tu. Pakcik bukan nak cari keunikan. Jurnal bukan cari keunikan kalau ketiada, maksudnya tak unik tu berbeza. Bila you berbeza dengan satu jurnal tu, kita anggap dia tidak sesuai dalam jurnal tersebut. Jadi you kena cari jurnal lain lah. Okey, jadi ringkas, jelas, tepat, menarik dan relevan dengan kandungan bidang artikel dalam yang kita nak menulis tu lah. Dalam artikel ni kita kata walaupun kita kata a review, tapi sebenarnya kita buat discussion, perbincangan. Ialah side orang sana, side orang sini, jadi kita bincang. Ini namanya perbincangan atau perbahasan. Meletakkan nama pengarang yang terlibat dalam penulisan artikel tersebut. Okey. Ini benda-benda yang dekat front je lah kan. Maksudnya selain daripada tajuk, kita kena ada juga nama authors. Okey, biasanya authors tak lebih daripada 5, tapi tengok dalam author guideline ada kadang-kadang dia tak mention pun berapa maksimum atau minimum nama authors. Tapi kita tengok practices macam ni. Kalau tengok jurnal tu 2 orang je hantar, 2 tahun kita check 2 je nama, jadi kita letak 2 je. Pastikan perkataan pertama menggambarkan perkara yang terpenting dalam kajian. Okey, bila kita nak letak tajuk ni, janganlah sampai tajuk tu kita tengok dengan isi kita, konten dalam artikel tu tak match. Okey, jadi pastikan kita punya perkataan dalam tajuk tu sangat penting untuk representkan kita punya main topics ataupun apa purpose, apa tujuan dia nak publish artikel ni. Okey. Jadi ada beberapa perkara yang pakcik nak discuss. Yang pertama adalah purpose, type, characteristic, useful, refining dengan testing and check. Okay, itu dari segi keywords lah. So purpose, types, characteristic, useful, refining dengan testing and checks. Okay, ini antara benda-benda yang berkaitan dengan tajuk saja. Okay, yang ini berkaitan dengan tajuk. Jadi tajuk ni bila sebut purpose, kita nak tahu kalau you nak terbit kat artikel ni, kita dah belajar kan jenis-jenis artikel, research artikel, conceptual, literature review, general review, short communication, macam-macam kita belajar in brief, in opinion, case, technical case kan, kita baca sub-sub of jenis-jenis tu kan. Jadi tujuan tajuk yang baik, tajuk yang berjaya menarik perhatian pembaca, yang berpotensi mendorong mereka untuk membaca lebih jauh. Okay, kesan pertama mesti menarik dan relevan bagi pembaca. Kan benda yang macam kalau kita pergi kedai tu, nama signage kedai tu ataupun yang diperagakanlah marketing ataupun promotion dekat cermin kedai tu attract customer untuk masuk ke kedai tu. Jadi begitu juga dengan artikel jurnal, macam mana dengan judul artikel tu, judul kita punya artikel tu menarik perhatian untuk membaca di tempat yang betul, di right place in the right time, contohnya. Okey, jadi kat situ yang dituntut sebenarnya. Jadi tidak ada satu tips yang
spesifik. Kalau kata kena letak perkataan ni confirm dapat, tak boleh. Kita mengata dia berjaya menarik audiens. Jadi publisher punya technical punya side, dia akan lihat nombor satu, ini ulangan balik lah. Nombor satu, dia tengok artikel ni, judul ataupun keyword dalam title ni match dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. Dia tahu, dia akan study benda ni, dia ada buat research ataupun observations. So dia akan melihat yang title ni, keywords ni sangat bagus, tengah in sekarang ni, tengah trend sekarang ni. Jadi banyak keyword search dekat Google search contohnya, banyak menggunakan perkataan itu. Jadi dia ada demand dia ada audience dia. Okey. Jadi bila tulis tajuk ni, sebab tu kita kena lihat ataupun kena investigate jurnal-jurnal yang telah terbit dalam jurnal tersebut yang sebelum-sebelum ni. Okey. Dari situ kita akan dapat idea. Jadi kita dapat tackle lah. Okey, ada orang dalam bahasa kita bagi don't judge from book covers kan. Okey. Kalau dalam kes ni memang itu kita kena fikirkan, sebab dengan title tu orang mudah tertarik. Orang yalah, bila tengok title tu orang klik view ataupun full text PDF. Kalau dapat full text PDF, jadi akan menarik untuk orang view, untuk orang download. Orang boleh tengok apa lagi, orang cuma tengok title dia. Of course lah kan, kadang-kadang orang tengok pada titles, ada orang tengok pada authors, ada orang tengok pada nama journals. Tapi kalau tanya saya lah, personally lah, secara umumnya saya boleh kata 80%. Sebab bila orang mengaji atau orang sedang mencari ilmu ni, kadang-kadang topik tu sangat penting. Dia tak kisahlah tu ada doktor ke tak ada doktor ke dan sebagainya, tu mungkin isu 20% yang lain. Tapi mostly 80% dia tak kisahlah siapa yang menulis. So dia akan cuba faham atau cuba baca dulu artikel ni. Kadang dia kena faham tulis artikel jurnal ni bukan sambil-sambil, dia mesti ada base pada research base. Walaupun kita tengok artikel-artikel lepas, kita still pakai dokumen dengan observation. Jadi bila sebut artikel jurnal ni, dia sesuai untuk akademia. Walaupun pelbagai negara, pelbagai pangkat, student, pensyarah dan sebagainya, so kita ada level tu. Tapi bila sebut artikel jurnal ni, orang akan prefer dekat title. Okay? Jadi tujuan, purpose dia. Okay, you nak terbit artikel kat sini, apa tujuan dia? Tapi bagi pandangan publisher, apa saja yang you propose berjaya sebagai publisher itu menarik audiens. Itu yang aim kepada publisher. Okay? Jadi ada 3 jenis. Kalau you jumpa, mungkin ada banyak lagi, sebab bila sebut menulis ni ilmu dia luas. Okey, yang ni saya cover asas adalah ada 3, iaitu declarative, descriptive dengan interrogative. Okey, jadi saya ceritalah apa tu declarative, apa tu descriptive dengan interrogative. Okey, declarative, dia declare lah, declare ataupun mengisytiharan atau mengisytiharkan. Jadi tajuk deklaratif ni ataupun tajuk deklaratif ni, ia merangkumi kajian dan hasil kajian. Jadi dia ada macam merangkumi kajian, dia berdasarkan metod, okay, dan kedua hasil kajian. Jenis tajuk ini memberi gambaran paling mendalam mengenai isi kandungan artikel jurnal tersebut. So kalau memang declare, kalau you faham isytihar, dia beritahu metod apa dia pakai, so macam mana dia collect data, macam mana dia dapat dapatan, macam mana interpretasi hasil dapatan. Okey, memang dia terlalu in process, dia explain dalam proses dan juga hasil dapatan dia. Itu namanya deklaratif. Okey, jenis yang kedua, jenis tajuk. Okey, ini tajuk ni memang nampak deklaratif. Yang kedua pula, yang kita nak bincang ni, tajuk kedua deskriptif. Okay, deskriptif ni menerangkan kajian tetapi tidak mendedahkan hasil. Okay, maksudnya tidak ada analisis dengan dapatan. Ingat tak yang jenis-jenis itu? Conceptual, literature review, general review, dan mungkin juga short communication. Sebab short communication boleh dua, ada data, boleh tak ada data pun tak apa. Tapi dalam kes ni dia sesuai, namanya deskriptif. Deskriptif kita panggil tajuk bersifat deskriptif, yang maksudnya tidak ada hasil. Okay, tajuk deskriptif seringkali merangkumi perincian mengenai kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian dan bukan penemuan. Jadi wajar kalau kita sebut metodologi, apa yang metod kita boleh guna, tapi kita tidak ada dapatan. Macam kita tulis bab 1, 2, 3 lah, kita cerita intro, LR, metodologi, tapi kita belum ada lagi dapatan sebenar. Maksudnya dapatan daripada own research kita. Dapatan kajian lepas tu dah adalah kita bincang, itu namanya perbincangan kajian lepas. Tapi yang ni nak masukkan ni adalah hasil dapatan kajian kita, kajian yang sebenar tu tiada lagi. Jadi mungkin kita regress tentang kaedah atau metod yang kita gunakan, tak salah. Itu bersifat tajuk, bersifat deskriptif. Okey? Okey. Yang ketiga, tajuk interrogatif.
ataupun interrogatif lah, bahasa Melayu dia interrogatif. Okey. Satu kajian ataupun menimbulkan penyelidikan dalam bentuk persoalan. Okey, seringkali mencerminkan satu atau lebih persoalan kajian yang mendorong kajian atau menyatakan semula masalah penyelidikan dalam bentuk question atau soalan. Tajuk interrogatif biasanya mengelakkan penyertaan sebagai perincian kajian itu tersendiri. Okey, dia banyaklah kan, tapi kalau tanya saya, interrogatif ni sebenarnya dia ada satu magnet tarikan dia untuk nak beritahu apa kepentingan, kan saya kata purpose kan, kepentingan artikel ni kena terbit. Contoh yang saya kerap sekali saya sebut, tajuk artikel tu simple je, how to calculate sample size. How to calculate sample size. Jadi saya mungkin sedang ataupun cuba nak memahami apa tu sample size, tapi artikel tu how to calculate sample size, satu persoalan, dia attract kita. Dia tengok, oh benda ni. Sebab tu saya pun tengok sebenarnya title yang berbentuk persoalan ni dia ada magnet di sini, dia dia senang untuk target audience, so dia akan meningkat baca. Jadi just through itu publisher pun dah tahu tajuk persoalan ni ada demand dia, ada reputation yang bagus pada jurnal tu, akan dapat banyak view, banyak download dan malah banyak citation. Okey, itu dalam bentuk interrogatif. Okey, kemudian kita bagi karakteristik, kita dah bagi purpose, kita dah bagi type, kita bagi dah tujuan, dah kita bagi pada ciri-ciri dia, type, jenis, So yang ketiga kita bagi karakteristik. Okey, tajuk yang baik harus menarik perhatian penonton. Dalam beberapa kes ini mungkin merangkumi sesuatu kata kunci atau frasa yang menarik pembaca dan sasaran. Okey, tajuk yang baik tu harus, macam saya sebutkan tadi lah, dia dapat menarik audiens. Kadang-kadang satu perkataan tu, contohlah musim COVID-19 ni, jadi mungkin dengan letaknya perkataan COVID-19 ni satu tarikan. Ataupun bila COVID-19 ni biasa orang sebut status atau apa yang berlaku COVID-19, jadi orang nak tengok solusi, jadi tajuk tu solution COVID-19. Jadi dia akan attract perkataan, kita kata kunci atau frasa yang akan menarik pembaca. Jadi dah ada audience dah, ada segmentation dah. Jadi kat situ yang penting lah. So kita kena tengok orang buat research. Orang buat research, kalau dia target audience research macam mana. Kalau orang memang practitioner atau policy maker, dia cari macam mana. Jadi you menulis tu purpose untuk siapa. Jadi siapa audience dia. Jadi kat sini keyword dia, frasa atau kata kunci tu mainkan perkataan penting bagi menarik perhatian pembaca. Tajuk yang baik harus meramalkan isi artikel dengan tepat. Pastikanlah kalau boleh tajuk tu dengan, kalau tengok tajuk exploring, tengok dalam tak exploring pun you review je, mungkin tak match. Sekurang-kurangnya tajuk harus mengenapasi tujuan artikel. Pastikanlah kita align lah, objektif atau main objektif align dengan title, dan bergantung pada jenis judul yang digunakan, harus mengandungi unsur metodologi perincian penemuan jika sesuai. Jika sesuai tengok jenis artikel lah. Okay, ada artikel yang macam saya sebutkan tadi kan, deklaratif ataupun jurnal penyelidikan, bersifat penyelidikan, perlulah ada hasil yang dapatan. Tapi kalau conceptual, general review ataupun deskriptif artikel tadi tu, so yang kat situ dia tak perlulah explain more detail kat hasil. Malah bukan more detail pun tak perlu explain, memang tak ada. Tapi part-part lain, literature review, metodologi, you boleh regress. Tajuk yang baik harus menggambarkan nada artikel dan jurnal. Okey, pastikanlah kadang-kadang kita janganlah menyingsung macam saya pakcik sebutkan tadi. Pastikan keywords kita ataupun perkataan yang kita pilih, choice yang kita pilih dalam artikel ni, dia sepadan, selari dengan nama jurnal atau skop jurnal. Semasa meringkas ataupun to make it simplify, pastikan isi judul harus memberi kesan yang pertama tentang gaya dan nada digunakan oleh pengarang dalam naskah ataupun dalam artikel. Kita nak kena jelaskan kat sini. Research ada dia punya sounds, dia ada macam genetik dia, macam mana nak menulis dalam bentuk academic writing. Jadi kita jangan terkeluar daripada academic writing. Jadi bila sebuah artikel tu, dia bukanlah nak explain terlalu panjang, sebab artikel ni penuh dengan facts. Ya betul, kita kena buat interpretation dengan explain, tapi explain kita tu memang kita nak bagi orang jelas dengan cepat, dengan mudah. Janganlah you mengusir, pasif sangat, pasif. Dia tak aktif, dia pasif. Dia memusingnya, kadang-kadang mengelirukan dan kadang-kadang menyebabkan pembaca yang tergantung, hanging, dan ada juga pembaca yang kadang-kadang baca tak habis lah, sebab memang the way you buat penulisan tu tak jumpa. Tu ya dia orang skip. Dia selak-selak muka surat sebab tak jumpa you punya strengthens hujah yang kita nak dibahaskan.
benda tu kurang. Okey, jadi pastikanlah tajuk kita selari dengan jurnal tersebut. Tengoklah voice, cara penerangan dalam artikel itu, dalam jurnal tersebut, macam mana yang lepas-lepas yang terbit, macam mana voice dia dalam bentuk yang direct ke, macam mana simplify. You can learn from previous study ataupun previous article, macam mana dia buat simple sentence, simple words, macam mana dia buat interpretation, macam mana dia buat clear understandingnya sentence. So kita akan belajar lah. So macam pakcik sebut, kita kena ada masa kita buat synthesize, kita buat conclusion, kita buat analisis, ada masa kita inform, ada masa kita critics. Okay, kat situ kita kena learn. Okay, alright. Jadi yang seterusnya adalah bila kita brainstorming kan, bila kita nak buat tajuk, mestilah kita bercakap seorang-seorang. Kadang-kadang kita menimbulkan dalam minda kita menjadikan persoalan. Jadi ada 5 asas soalan berguna ataupun useful untuk mengembangkan tajuk. Jadi kita kadang-kadang ada simple tajuk, kadang-kadang kita tengok tak nak tajuk kita terlalu kuat similar dengan tajuk-tajuk yang sebelumnya, ataupun nak bagi tajuk tu menarik, kenalah kembang kan. Jadi apa yang timbul dalam kepala kita, dalam minda kita, macam mana nak kembangkan tajuk. Kalau tanya saya memang investigate lah. Saya tengok kat artikel-artikel yang lepas, saya tengok artikel yang banyak citation. Saya memang lihat tajuk-tajuk artikel yang banyak citation. Saja kadang-kadang ada dalam buku log saya tulis ni tajuk-tajuk Mak Ai baru terbit bulan 1, dia punya citation tinggi, nyusul tajuk-tajuk dia. Nanti kalau ada rezeki, kalau hobi tu semakin meluas, dah ada tajuk yang banyak, dia pakcik share. Ini tajuk-tajuk yang kita tahu ada kekuatan dia sendiri, yang berjaya menarik audience. Kenapa tajuk macam ni ramai orang baca, kenapa tajuk ni banyak orang cite? Bukan kata you all, pakcik pun tertanya-tanya sekarang. Okey, jadi kita berbalik pada isu kita sekarang ni, 5 asas soalan berguna, useful tadi tu, untuk mengembangkan tajuk. Yang pertama, yang saya ulangan yang pertama, apa tujuan artikel ni? Kenapa artikel ni nak diterbitkan? Selalu kita bermain dalam minda kita. Apakah soalan utama yang dikemukakan oleh artikel ni? Apa benda yang kita sebenarnya nak memberikan satu knowledge ataupun beri satu ilmu dalam artikel ni? Apa benda? Kalau orang sebut apa, satu je, apa yang utama yang you nak sampaikan? Apa nombor satu yang you nak bahaskan? Apa dia yang you betul-betul sangat-sangat nak pastikan artikel ni terbit? Okey. Siapa atau apa yang nak kaji? Bila kata siapa atau apa ni, janganlah kata kena ada siapa. Kajian kan scientific dan humanistik. Kadang-kadang ada humans, kadang-kadang ada methodology, kadang-kadang dia ada finding dia. Jadi siapa atau apa yang dikaji? So apa benda yang you nak kaji sebenarnya? Kaedah apa yang digunakan untuk menjalankan kajian? Kadang-kadang jelas, kadang-kadang bila tengok kita punya tajuk tu kadang-kadang tak nampak dekat, lagi-lagi kalau kita buat PhD lah, biasanya tajuk PhD kadang-kadang benda tu, keyword tu kena ada. Okey, tak nampak lah you punya tajuk tu, kita tak boleh nampak, at least general pun tak boleh nampak apa method yang you nak pakai sebenarnya. Okey, kat situ mungkin question jugalah, mungkin kita boleh, kalau jurnal tu memang kekuatan ni metodologi, ni kena faham. Kalau jurnal tu memang kekuatan dekat metodologi, jadi kita kena highlightkan metodologi. Tapi melainkan kalau jurnal tu sempoi je, memang tak perlu metodologi, tajuk dia simple je, kadang-kadang 2-3 perkataan pun lepas, yang tu mungkin terkecuali lah. Apakah hasil kajian? Jadi apa yang, kalau you memang buat kajian research penyelidikan, punya artikel, mesti nak dapatkan hasil. Jadi apa you nak highlightkan hasil dapatan. Jadi apakah tujuan artikel tersebut? Apakah soalan utama yang dikemukakan oleh artikel itu? Siapa atau apa yang ingin dikaji? Kaedah apa yang digunakan? Dan apakah hasil kajian? Jadi 5 asas yang selalu bermain dalam minda kita, supaya audien ada yang baru nak expose, baru nak tengok tajuk, ada yang dah pening-pening lalat, proposal tak siap, ada yang baru nak collect data, ada yang tengah dapat data tapi tak tahu nak buat apa, tak tahu nak interpretations. So ada orang dah siap, bila sampai kat perbincangan dia hang. Jadi benda-benda macam ni, kadang-kadang title tu memainkan peranan untuk audien-audien ni. Jadi you kena dari awal lagi jelas siapa tujuan dia. Of course kalau you tengok bilangan, kalau sebenarnya bilangan, of course lah bilangan. Kalau sebut artikel jurnal ni, bab 1, 2, 3 memang bilangan yang paling ramai lah. Sebab audien biasanya ramai kat bab 1, 2, 3. Tapi bila sampai dekat bab method analysis, method yang spesifik analisis, biasanya dia tak seramai dalam bab 1, 2, 3. Contohlah you pakai NVivo. Kita tahu bagus NVivo, satu perisian untuk kita analyse dalam data kualitatif. Tapi mungkin orang ada option, tak semua orang pakai kualitatif, ada yang pakai kuantitatif, memang tak pakai NVivo. Tapi yang pakai kualitatif, mungkin optional yang ada, dia mungkin pakai Atlas TI. Jadi kat situ mungkin numbers user tu reduce. Jadi daripada saya sebut perkataan NVivo,
adakah saya bagus letak perkataan kualitatif atau kuantitatif ataupun letak perkataan exploring? Sebab tu orang letak perkataan exploring. Ni antara nak letak using in vivo analysis ataupun nak cakap using qualitative research ataupun cakap exploring. Jadi nak nampakkan lagi genre, sebab tu tajuk dia perkataan exploring. Dalam bab 3 tu dia sebutlah dia pakai kualitatif, dia pakai analysis in vivo, tapi kat title tak payah sebut. Okey. Kemudian 3 teknik. Dia ni maksudnya refining, maksudnya kita menghalusi, maksudnya kita lagi betul-betul sebelum kita nak terbit tu kita betul-betul kena halusikan kita punya tajuk tu supaya betul-betul match dengan jurnal tu. Okey. Ini saya dah ulangkan tadi mempertimbangkan kata kunci, optimize kan. Kalau 12 pakai 12. Form a sentence, bentuk ayat yang menggunakan kata kunci. Kadang-kadang kalau tanya saya, kalau kat student saya kata kalau kata dia kena reject nak hantar jurnal Q1 contohnya. Okey, technically memang pakcik tak sebut sebelum ni, tapi bila dah you hantar artikel ni kena reject, pakcik kena sebut. Sometimes you kena play the keywords. Okey, kadang-kadang you kena tengok scope of journal tu. Kalau kena print scope of journal. Kemudian macam pakcik dah bagi tip kat orang 58 tu. Kemudian in term of keywords tu pakcik dah beritahu dah, okey, ini mainan dia. Kalau sepanjang you menulis tu daripada tajuk, abstract sampailah ke conclusion, saya nak make sure you main the keyword of the kata kunci. Optional, kadang-kadang kata kunci tu you boleh guna sebab dia memang nama judul tu inovasi. You tulis dalam artikel tu sesuatu benda yang baru, kenapa cakap sesuatu yang baru? Baik gunakan perkataan inovasi. Sebab memang nama jurnal ni inovasi. You nak hantar jurnal sustainable ataupun kelestarian, kenapa tak gunakan perkataan sustainable dalam penulisan you ni sekarang ni? Dekat keywords ada sustainable, dekat abstract ada sustainable, malah dekat introduction pun sustainable. Main keywords tu. Main keywords tu. Okey, kemaskan, trims, potong, cut, dua-dua ni simplify dan susun semula reward. Jadi rewards nak reward ke rewards kan, okey? Rewards lah, susun semula ayat. Jadi make sure kadang-kadang bukanlah susun ayat tu ke depan ke belakang tu, nak paraphrase tu terpulang lah, tengok situasi, tengok pada konten ataupun ayat tu sendirilah. Tapi yang kalau tanya saya, kadang-kadang kita nak sampaikan ni pun termasuklah dengan apa kita panggil conjunction word, penanda wacana yang you gunakan therefore, however, in addition, according to. Kadang-kadang ada kepelbagaian, kena ada kepelbagaian menulis. Tak adalah kita mengulang, contohnya according, jadi kan according lagi. Kat situ jugalah. Dekat sinilah tujuan kadang-kadang kita tak nak ada redundant paragraf yang dekat muka surat 1 dengan muka surat 3. Kalau kita tengok memang lebih kurang sama. Kat tu kita make it simplify. Kenapa aku nak cerita 2 kali? Kenapa aku tak combine? Sebab artikel ni berbeza dengan tesis. Tesis ada part yang kadang-kadang kita redundant. Okey, dalam bahagian analisis dah sebut, dalam bahagian pembincangan cuik balik, ambil sikit. Nanti bahagian conclusion pun kita cuik balik analisis. Jadi itu memang dari segi format tesis mungkin lebih konsep macam tu lah. Tak semualah. Kalau bidang engineering tak boleh sebenarnya. Tapi kalau bidang sains sosial saya nampak benda tu berlaku pengulangan. Tapi dalam proses penceritaan itu pengulangan itu dibenarkan. Tapi dalam artikel tak benar. Kita kena simplifykan benda tu. Walaupun kualitatif tak boleh dengan perkataan simplify tu, tapi dalam artikel you need to simplify. Kadang-kadang artikel jurnal ni kadang nampak muka surat je, 5 muka surat. Jadi you need to learn how to make sure you punya artikel tu pendek, memang menarik. Yang awal saya sebutkan tadi lah, dia ringkas, yang relevan, praktikal, yang pendek, senang faham, straightforward. Okay, last sekali adalah kita buat test. Yalah, bila kita dah siap draft tajuk tu, kita nak test dengan nak check tajuk tu. Kadang-kadang teringin juga kan, nak check tajuk tu, Google check tajuk kita ada orang pakai ke tak, ataupun dari segi susunan ayat, grammar tu okey atau tidak. Okey, jadi bila sebut semakan tu ada 5 perkara kita boleh pertimbangkan, boleh jadikan checklist. Adakah tajuk ini mewakili tujuan dan isi artikel yang tepat? Okey, betul tak tajuk kita dengan konten dengan isi kita selari? Adakah saya telah mengelakkan penggunaan singkatan atau perkataan yang jargon yang mungkin tidak dikenali oleh pembaca yang berpotensi? So saya nak pastikan sama ada tajuk saya itu familiar atau general. Ia bukanlah satu perkataan baru atau perkataan yang pelik bagi mana-mana pembaca. Sudahkah saya masukkan kata-kata deskriptif yang sesuai, yang bakal menarik minat pembaca, menarik dan mungkin digunakan semasa mencari penggalan data artikel? Ada tak saya menunjukkan, saya masukkan satu perkataan yang ada, saya sebutkan tadi lah, magnet ataupun satu perkataan yang memang demanding. Jadi jangan tajuk kita terlalu plain, tidak ada satu simbolik yang boleh menarik
audien. Jadi kita fikirkan, kalau tak ada kita akan mungkin kena tambah baik lah. Nombor 4, adakah saya telah mematuhi sebarang panduan yang diberi, author guideline. Jadi bila buat tajuk tu ataupun kita investigate artikel-artikel yang sebelum ni dah terbit, so adakah tajuk kita selari ataupun sepadan dengan previously. Yang last sekali, sekiranya anda dapat menjawab ya untuk semua pertanyaan tadi 1 hingga 4, judul anda haruslah sesuai dengan penonton dan mendapatkan artikel anda untuk pandangan kedua dan pertimbangan lebih lanjut untuk penerimaan dan pembaca dalam jurnal tersebut. Okey, yang ni extra. Walaupun you dah cover 4-4 tadi okey, alangkah lebih baik siapa orang yang you boleh refer. Contoh dia kat sini, macam tadi saya beritahu dalam tip yang terakhir, kadang-kadang kita boleh merisik chief editor bila you dah ada tajuk yang sesuai, abstract, outline yang sesuai dengan satu muka surat, kita email kepada chief editor untuk dapatkan double check, second opinions daripada chief editor. Dia yang nak pilih artikel kita, dia orang yang paling tepat. Ataupun tak nak pergi dekat chief editor, you boleh tapi susahlah, macam mana you nak kenal pasti orang yang jadi reviewer jurnal tersebut. Mana boleh, dia benda satu rahsia, saya jadi reviewer jurnal tersebut. Melainkan kalau you ada kawan-kawan atau sahabat-sahabat dia beritahu, jurnal ni aku biasa jadi reviewer, okey, nak minta advice dia supaya check kan. Jadi nombor 5 tu additional, iaitu kita minta kat outsider. Sama lah kan, kita kalau jadi auditor pun kita tak boleh internal, kita ada external. Jadi dalam kes ni ada dalaman dan luaran punya checker. Jadi kat sini kita lebih kurang semakkan terakhir, kita test tengok tajuk kita tu bertepatan. Boleh jadikan checklist juga benda ni. Okay, so jadi ada berapa perkara yang you kena ulangan balik kan. Purpose, type, jenis, karakteristik, usefuls, refining dengan testing and check. Okay, itu tajuk. So kita pergi pula pada abstract. Okay, itu tajuk. Okay, sebab tu kadang-kadang bila saya baca macam ni, saya pun kadang-kadang tak gemar nak sebut benda-benda macam ni. Sebab tu saya gunakan tip and tricks. Tapi mungkin dekat tip and tricks tu perlu ada sedikit penjelasan, ini tujuannya. Sebab kita pun selepas ni dah serius, kita akan belajar macam mana nak terbit artikel ikut bab dalam chapter. So kita akan 2 hari lagi kita akan belajar macam mana nak menghasilkan artikel daripada bab 1. Okay, tapi bab 1 saya tak cerita lagi, dah abstract, tajuk semua, terus pergi pada content ataupun outline. Tu purpose kenapa Pakcik share hari ni, macam mana tajuk dan abstract tu penting juga, supaya lepas ni saya tak adalah terlalu strict sangat dekat tajuk dengan abstract, sebab lebih pada objektif Pakcik adalah outline itu. Jadi perbincangan kita untuk mungkin dalam tempoh berminggu-minggu lah juga, saya ingat mungkin dalam 2 minggu, kita sekarang ni akan lepas ni akan fokus pada penulisan artikel jurnal merujuk pada bab. Okay, kemudian kita akan fokus pada abstract. Okay, secara ringkas abstract tu apa? Ringkasan kandungan teks yang ditulis di antara 150 ke 200 patah perkataan dalam sebuah abstract. Subjektif, ya, saya setuju. Saya cuma ambil general je 150 ke 200 sebab setiap jurnal dia ada dia punya guideline dia. Kadang-kadang ada yang dia nak boleh terima sampai 300, ada yang tak boleh terima, kurang kena 100, ada yang in between, dia bagi range 100 ke 150. Kadang-kadang dia sangat subjektif. Ini kebanyakan. Jadi janganlah refer Pakcik cuma nak beritahu sebuah abstract dia ada min max dia. Okey. Alright, kemudian dapatan kajian yang utama dan penemuan kajian tunjukkan secara ringkas. Saya tahu kadang-kadang bila orang buat research, kadang-kadang dia cuba kompreskan dia punya dapatan dalam satu artikel, kadang-kadang dia terlalu banyak dapatan. Jadi dekat abstract tu takkan nak masukkan semua dapatan. Jadi masuk yang umum. Umum tu yang penting lah. Bukan kata umum tu tak penting. Umum tu penting, mewakili yang khusus. Maksudnya yang utama, dapatan yang utama. Menjelaskan masalah kajian, of course lah, bila sebut abstract ni apa komponen yang perlu ada dalam abstract, jadi kita akan pergi lebih detail. Okay, kadang-kadang dia bagi contoh, kadang-kadang kita pun investigate jurnal yang terbit tu, kena masukkan ke tujuan, kena masukkan ke problem statement, kena masukkan ke juga metodologi, kena masuk ke dapatan. Okay, yang tu kita akan cover jenis nanti. Kalau tanya saya, yang ni special sikit. Dia tidak ada satu benda yang tepat. Kadang-kadang cara yang terbaik adalah anda kena buka dekat jurnal tersebut dan memang kena kaji. Sebab teknik tadi CPR tu sangat baik. Sebenarnya dengan kat situ kita tak ada missing, kita tahu line ni nak kena buat apa, line ni nak kena buat apa. Okey, jadi aspek-aspek tu memang secara umum tak. Melainkan dekat Emerald memang dia ada format sendiri, dia ada macam dia beritahu purpose, kemudian dia kena beritahu theoreticals, kemudian kena ada beritahu method, analysis, finding, kemudian ada contribution dia besar tu, ada implication, dia ada tak silap saya theoretical implication.
Itu dah. Tapi ada part yang dia kata if any lah. Kalau ada, kalau tak ada, tak apa. Okey. Kata kunci perlulah pendek, terminologi atau kata kunci dalam boleh ubah objektif kajian. Okey, kadang-kadang ramai yang ada juga first time atau second time lah. Dia letak kata kunci tu panjang macam buat ayat. Dia term je, term. Kata kunci tu term biasanya orang gunakan tu. Janganlah buat ayat terlalu tinggi ataupun letak nama panjang. Kadang-kadang kita boleh, sebab tu kena check. Kadang-kadang macam ada setengah jurnal tu saya hantar tu, saya letak structure equation model 3 pandang besar tu, structure equation model. Tapi bila dapat komen penilai kata letak SEM je, SEM je, tak payah type nama panjang. Okey, tu patutnya simple je, tapi itu pun dia tegur. Okey, lagilah kalau nama you terlalu panjang, kalau pertubuhan ke apa semua je kan, sampai 7 patah perkataan. Okey, kita pakaikan istilah saja. Itu masuk dia kat sini. Okey. Kebiasaannya keywords subjektif, banyakkannya ada yang sebut, ada yang tak sebut. Kenapa saya sebut keyword? Kita tak boleh lari dengan keyword dah, sebab ni ada 3 beradik ni, tajuk abstrak dengan keyword memang ada beradik. So saling berkaitan. Okey. Jadi kita nak cerita sikit, perbincangan sikit tentang abstrak ni. Okey, tulis artikel terlebih dahulu, bila dah siap baru buat abstrak. Saya setuju. Ini juga isi hati yang saya nak beritahu sebenarnya. Kadang-kadang bila kita nak buat dalam tesis, contoh dalam tesis pun, kadang-kadang ada banyak perkara yang kadang-kadang kita kena jalan dulu. Banyak bahagian yang kadang-kadang kita tahu outline dia duduk kat 3.2, tapi kita tak boleh cerita 3.2, kita kena jalan dulu. Ada setengah yang kita tak dapat kuasai, kita akan start, kita kena jalan yang lain. Daripada yang lain tu kita dapat ilham untuk dapatkan 3.2. Sama juga macam ni, abstrak. Bila nak tulis, walaupun dia permulaan dia yang utama, tapi tak bolehlah kena tulis dulu. Kita pun tak tahu kita punya final draft dia. Okey, bila you dah tulis, semua dah siap, abstrak part yang terakhir sekali. Ada orang tanya, boleh tak abstrak tu saya cuit dekat LR sikit, cuit dekat method sikit, cuit dekat data? Saya selalu jawab kat student saya, kalau tak cuit nak buat apa? Memang kena cuit pun. Cuitlah, sebab kita ni memang abstrak tu adalah kita kata macam bahasa lain executive summary dalam sebuah report atau projek. Samalah kita artikel ni, jadi cuit-cuit tak ada masalah. Yang kita cuit tu artikel kita, bukan artikel orang lain. Cuma bila dah cuit sana, cuit sini, kan saya sebutkan tadi, kita kena susun, kita kena trim, kita kena cut, kita kena simplify. So kena susun ikut audience. Jadi semua benda tu benda lain lah. Jadi tapi peringkat awal tu kita boleh pindahkan dulu. Jadi abstrak walaupun dia mudah one paragraph, tapi dalam menghasilkan abstrak yang sangat baik yang menepati audiens. Dia lain kalau tesis, kalau abstrak sampai ahli senat nak check everything, grammar, kesesuaian, menggambarkan bidang, profesional lah, dia buat kerja profesional lah. Jadi kita sebagai publisher, profesional dia lain, dia nak katakan values. So artikel ni terbit apa benefit yang kita dapat, sejauh mana artikel ni boleh pergi jauh. So kita tak nak artikel ni terbit kosong, kita nak ada satu impact, ada beri reputation, ada menarik audience. Jadi dia akan memikirkan implication yang lagi besar. Okay, dalam dua entiti ni, senat dengan publisher, dua entiti yang berasingan dan kedua-duanya ada objektif yang berlainan. Jadi dekat situ bila you nak tulis artikel, you kena faham siapa technical player dia. Okay. Ini pun sama. Tadi kita belajar 3 jenis dalam judul ataupun tajuk. Sekarang ni ada jenis juga, type dalam abstrak. So abstrak pun ada jenis. Okey. Jenis dia deskriptif, informatif dengan kritikal. Kritikal ni jarang orang bincang, cuma just nak share. So discuss dua ni je. Deskriptif dengan informatif, tapi saya tambah sikit kritikal. Ada orang tak bincang dia kata tak bincang pun tak apa, sebenarnya kritikal ni additional. Okey. Nombor 1 ada deskriptif, menerangkan tujuan ataupun matlamat, goals dan kaedah penyelidikan anda tetapi tiada bahagian hasil dapatan. Sama kan? Macam tadi tajuk pun ada deskriptif. Dia punya tajuk deskriptif. Yang ni pun abstrak deskriptif. Kedua-dua ada persamaan. Kedua-duanya tidak menggambarkan atau tidak menonjolkan dapatan kajian. Kalau orang sebut, oh you buat je lah tajuk deskriptif, you buat je abstrak deskriptif, tu bermaksud maksud bahawa kita punya tajuk dengan kita punya abstrak tidak ada dapatan kajian sebenar. Okay. Dia berbeza dengan informatif atau bahasa Melayu dia bermaklumat. Maksudnya abstrak bermaklumat. Bila masuk maklumat tu kena komplit dah kalau kita faham keyword dia. Jadi dia memberi gambaran keseluruhan mengenai keseluruhan kajian dan termasuk dapatan ataupun hasil. Lebih panjang daripada abstrak deskriptif.
Kenapa abstrak dia pendek? Kan dia tak ada hasil ataupun dapatan. Wajarlah dia pendek. Kalau yang informatif ni, bermaklumat ni, abstrak dia kena masukkan dapatan, dia punya perbincangan. Jadi abstrak dia sedikit panjang daripada deskriptif. Panjang sangat ke? Sikit-sikit lah, mungkin extra 1 line atau 2 line. Jadi dia tetap dipanggil informatif. Abstrak dia panjang daripada deskriptif. Sebab deskriptif cuma konsep ataupun review saja yang tidak ada dapatan. Okey, apa pula yang dipanggilkan abstract criticals? Jenis abstract ni jarang digunakan, tetapi mungkin diperlukan dan mengikut kesesuaian dalam beberapa situasi atau keadaan. Abstract critical mencapai tujuan yang sama je dengan jenis abstract dua tadi, tetapi dia juga mengaitkan kajian atau karya yang dibincangkan dengan kajian penulis sendiri. Dia mungkin mengkritik, dia boleh kritik lah, kritik research design, kritik method dalam sebuah penyelidikan. Sebab tu nama dia critical abstract ataupun critics abstract. Maksudnya dia nak kritik. Kalau you perasan dekat Elsevier dekat Standard, memang dia ada satu kita pun dah bedah itu dalam jenis-jenis artikel tu, dalam short communication tu. Dan jenis review tu kita ada critical review dan kita ada critical case, kita ada, saya lupa, critical short communication ke apa. Jadi sifat kritikal ni ada dalam jenis-jenis artikel, tapi dia jarang, tak banyak. Tapi walaupun dia jarang, tapi kita nak sebutkan jugalah. Nanti kalau orang kata, oh you boleh buat artikel jenis critical abstract, you boleh buat. Jadi tapi critical abstract dia ialah macam mana nak cakap kalau macam contohlah netizen membawang, dia kenalah kritis dulu. Kalau isu tu akan menaikkan ramai follower, tu contoh tak baik lah, tapi dalam kes tu nak gambarkan. Tapi kat sini yang kita katakan dengan kritik ni, kadang-kadang ada orang yang suka dengan isu-isu yang berat, yang kritikal ni, yang synthesize ni. Jadi ada orang yang jadi dia dapat menarikkan, kita masih lagi menarik audiens bagaimana nak menghasilkan abstrak yang bagus. Jadi abstrak ada 3 jenis: deskriptif yang tidak ada hasil atau dapatan, yang bersifat informatif, lengkap, komprehensif dengan ada hasil dapatan, dan satu lagi yang critics. Yang ni dia mengkritik mereka bentuk kajian ataupun research design ataupun metodologi dan mana-mana bahagian yang bersesuaian. Okey. Itu 3 jenis abstrak lah. Okey, kena pasti tujuan. Identify your purpose artikel ni. Jadi tujuan memang antara keyword yang kita kerap sebut malam ni. Okey. Pembaca ingin mengetahui mengapa pendidikan anda penting dan apakah tujuannya. Mulakan abstrak dengan mempertimbangkan persoalan berikut. Jadi kalau nak buat abstrak, boleh pertimbangkan persoalan. Sorry, ada 5 persoalan kat sini. Nombor 1, mengapa anda buat keputusan untuk membuat kajian ataupun projek ataupun tesis ini? Mengapa anda membuat keputusan untuk membuat kajian? Okey. Bagaimana anda menjalankan penyelidikan? Okey, aku tak sebut pula tu tujuan dia. Aku kena sebutlah metod. Okey. Apa yang anda dapati? Aku tak buat research, tak buat research lagi, tak ada hasil. Yelah, you review pun apa you dapat hasil daripada review. Kalau you discuss metodologi pun apa yang you dapat daripada you review atau discuss metodologi tu. Mengapa kajian ini dan penemuan anda penting? Okey, apa yang anda nak beritahu daripada anda buat review ke anda buat research? Apa penemuan yang kita jumpa nak highlight yang benda ni ada satu benda yang baru atau benda satu yang penting? Okey. Kemudian mengapa seseorang mesti membaca keseluruhan? Okey, kenapa? Sebab penyebab. Bau ke abstrak je. Bau tengok abstrak, apa keywords ataupun sentence yang sangat kuat untuk orang kena download ataupun kena baca full artikel. Apa kekuatan yang ada pada abstrak untuk extension kepada audience, untuk dia perlu baca full artikel. Jadi benda-benda tu, okey. Semua brainstorm ni ataupun 5 persoalan ni sangat kuat. Sangat kuat tu pada kita sebagai penulis, sebab kita nak memenuhi aspek publisher. Jadi publisher ini tuntutan dia nak tajuk ni, abstrak ni menepati apa yang dia nak. Jadi kita kena boleh ambil 5 ni sebagai sandaran kita bagi memastikan bahawa abstrak kita memenuhi konteks abstrak dalam articles dan juga penerbit boleh terima. Okey. Okey, terangkan masalah. Okey, ini juga kadang-kadang penting. Kadang-kadang pakcik pun kadang-kadang bila prepare slide ni bahagian ni pun kadang-kadang terfikir juga, ada juga a few comments daripada abstract pakcik tu yang kadang pakcik tak masukkan problem statements. Okey, kadang-kadang terus masuk the purpose, pakcik terus masuk method dia. Jadi kat sini kadang-kadang kena ada juga yang satu line kena highlight pada permasalahan. Jadi wajar jugalah pakcik tambah satu slide ni nak tunjukkan terangkan masalah yang dihadapi ataupun explain the problems.
Nombor satu, abstrak turut perlu menyatakan masalah kajian anda, gap ke dan sebagainya. Masalah apa yang cuba difahami atau diselesaikan oleh penyelidikan anda. Okey, dia pun nak tengok, oh you punya artikel ni apa benda yang sesuatu yang menarik, apa benda yang you nak come out, you nak solve satu masalah. Okey, contohnya. Apakah skop kajian anda? Apa secara umum dan spesifiknya sesuatu masalah yang you ingin kaji? Apakah tuntutan atau hujah utama anda? Maksudnya lepas kita nyatakan, oh this is our gap, research gap, this is our research problem, apa dia kita punya justification ataupun argument kita untuk mengatakan benda ni satu benda yang perlu dikaji, perlu diselesaikan dalam sesuatu makalah atau dalam penulisan untuk kita jadikan sesi perbincangan untuk berdebat. Contohnya kadang-kadang macam tu, ada orang tulis artikel untuk jadi punca, dia tulis artikel lepas ni ramai orang kritik dia, jadi it's okay dimulakan perbincangan. Okay, terangkan kaedah metodologi. Sebab dalam abstrak pun kena ada metodologi. Asas sebuah abstrak ni 3 je, intro, isi dengan conclusion. Okay, tapi yang kita kena belajar sekarang ni, apa yang nak tulis dekat isi, apa yang nak tulis dekat intro. Conclusion tak apalah, conclusion tu boleh letak, nanti saya ceritalah. Biasanya orang letak cadangan kajian akan datang, kadang-kadang buat implication, kadang-kadang buat general conclusion. Okay, tapi asas tetap ada intro, isi dan conclusion. Jadi terangkan bahagian kaedah metodologi. Apa yang kita kena terangkan ada 4 perkara. Bahagian di mana anda memberikan gambaran keseluruhan tentang bagaimana anda menyelesaikan kajian anda, itu nombor 1. Yang kedua ialah bila nak buat research, memberi gambaran secara keseluruhan tu dari segi penyelidikan lah, apa yang anda nak gunakan dalam penyelidikan. Dalam metodologi tu kena sebutlah kajian di mana, menggunakan metod apa, populasi dan sampel macam mana. Itu dah masukkan gambaran keseluruhan. Sekiranya anda melakukan penyelidikan, maksudnya artikel yang bersifatkan informatif tadi, yang maksudnya ada penyelidikan, ada dapatan, sertakan keterangan. Jadi kalau anda buat research, sebutlah bila buat research tu, di mana, kat mana, kan. Sekiranya mengkaji karya orang lain ataupun kita review ataupun bincang kajian-kajian lepas, perlu dinyatakan juga sumber ataupun penerangan secara ringkas. Kadang-kadang tak tahu hujung pangkal, okay, merujuk ahli, beritahulah ahli buat apa, kajian tu pasal apa, at least sebutlah. Jangan kadang-kadang sebut je ahli tu cerita dapatan, dia tak ada hujung pangkal yang baik lah. Jadi perbincangan itu ada yang hanging. Okay? Bincangkan metodologi penyelidikan termasuk pemolibah. Of course juga dari segi kita punya apa, theme, variables, factors, elements, parameters. So benda-benda itu juga kita boleh masukkan. Okay, of course everything yang kita nyatakan dalam bentuk facts ataupun bentuk hujah ataupun interpretation dan justification, of course kita kena ada citation ataupun sumber yang sesuai. Okay, kemudian kita dalam abstract juga, selain daripada sebut masalah, method, lepas method, result lah. Jadi describe your result, pun huraikan hasil kajian. Untuk jenis abstrak bermaklumat saja, saya ada beritahu sikit. Okay, untuk yang nak cerita hasil ni cuma yang informatif abstrak je. Jadi abstrak yang bermaklumat lah. Jadi dalam abstrak tu, maklumat tu akan diminta untuk berikan hasil dapatan kajian. Apa dia? Apa yang anda dapat, result. Okay, apa yang you dapat finding, apa jawapan yang anda dapat daripada penyelidikan atau kajian anda, apa yang sebenarnya result yang anda nak keluarkan, yang you nak highlight daripada penemuan kajian ini. Apakah hipotesis dia terjawab, kalau orang kuanti kan, sama ada accept ataupun reject ataupun hujah untuk anda support daripada dapatan ini. Kat sini berlaku perbincangan lah. So sekali jalan lah result dan discussion. Apakah penemuan umum? Sebab ke abstrak kita ke abstrak ni cerita macam-macam, tapi kita masih ada ke abstrak. Jadi abstrak tak boleh cerita detail, spesifik atau khususnya finding tu, dapatan tu, result tu. Kita cuma cerita general, result yang umum saja, penemuan yang umum saja. Okey, kemudian yang last sekali dalam sebuah abstrak tu, mungkin line yang terakhir adalah you need to give your conclusion ataupun berikan kesimpulan kajian. Okey, dia satu ringkasan, satu line ringkas lah yang memberi penutupan kepada abstrak. Jadi conclusion adalah penutup kepada abstrak. Nyatakan maksud ataupun you gunakan last words lah, menjelaskan penemuan serta kepentingan keseluruhan artikel ni ataupun kita punya makalah ni. Okey, pastikan format kesimpulan ini dapat digunakan dalam abstrak, deskriptif dan informatif. Jadi tak kisahlah you ada data ke tak ada data ke, deskriptif atau informatif, kesimpulan ni kena ada. Okey, apakah implikasi daripada research ni? Adakah keputusan anda umum dan sangat spesifik? Ini macam checklist lah. Kita pun okay, adakah kesimpulan aku ni macam general je, macam tak buat research pun boleh buat kesimpulan macam ni, padahal aku buat informatif. Jadi macam mana you kena betulkan balik kesimpulan tu supaya you nak
nak strengthen kan, inilah kita punya main finding. Dan main finding ni sebenarnya dapat meningkatkan satu statistik ataupun peningkatan kefahaman, kejelasan dalam sesebuah penulisan ataupun penyelidikan. Okey, itu saja yang Pak Cik nak bincangkan hari ini dan malam ini. Jadi walaupun simple je tajuk dan abstrak, jadi saya rasa lah mungkin benda ni Pak Cik jangan sebut dekat mana-mana bengkel. Jelah ada perkataan deskriptif, ada informatif, ada kritikal, kan? Apa lagi tadi? Yang jenis-jenis tajuk tadi. Jadi benda-benda tu at least tak apalah, you serapkan dalam ilmu. Tapi secara conclusion Pak Cik nak sebut ni, kita berhadapan dengan publisher bila nak terbit. Okay, Pak Cik tak nak cerita pasal jurnal-jurnal yang senang nak terbit tu. Bayar duit terbit, Pak Cik tak nak masuk campur yang tu. Okay, saya nak masuk betul-betul perjuangan yang sebenar ni. Kita hantar artikel di top publisher, di mana kita faham apa yang top publisher nak. Okay, dari segi teknikalnya Pak Cik dah cover sikit-sikit. Okay, sebenarnya kita dah masuk sedikit advance dah sekarang ni. Jadi kita memenuhi apa yang technically publisher tu nak. Daripada chief editor, daripada reviewer, sampailah yang nak menerbitkan artikel tu, kita tahu apa dia nak. Okay, jadi bila kita tahu apa dia nak, publisher nak, kita senang nak buat kerja. Okay, jadi bila apa saja yang buat lepas ni, bila kawan-kawan kata macam ni lah, senang macam tu kita keep side, kita letak tepi dulu. Okay, kita cuba nak memenuhi. Okay, aku nak tulis artikel, aku ada research, engkau ada research. Jadi kita dua-dua boleh terbit dekat jurnal. Jadi kita kena tahu bila nak tulis kat jurnal apa benda yang bahagian-bahagian yang kena penting. Sebab tu kan kita ni, orang Malaysia ni kena nasihat yang last sekali ni. Sabar. Okay, sabar. Yang kedua, teliti kena ada. Saya tahu tak ramai orang yang teliti. Saya pun tak ada teliti sangat. Tapi bab ni kena praktis. Yang ketiga is something like macam mana benda tu jadi macam satu disiplin. Sebelum submit aku kena buat benda ni. Okay, walaupun kawan sebut nak laju tak, aku dalam bab ni kita banyak kehilangan atau kerugian di peringkat akhir. Jadi kita usaha. Orang Malaysia dah banyak usaha, sangat bagus. Apa keadaan pun saya rasa Malaysia champion dalam bab ni. Orang nak belajar PhD bersungguh-sungguh, baru belajar degree pun dah simpan hajat nak buat PhD. Tesis master tak siap lagi nak buat PhD. Jadi cikgu pun dah susun dia punya track. Jadi kesungguhan untuk mengaji PhD tu ada. Tapi in the journey tu, lagi-lagi dah dekat ujung-ujung tu, lagi-lagi nak tamat tu, dia punya motivation tu dia drop. Okay, itu yang kadang-kadang kita missing, itu yang kita waste. Sebab tu kalau kita nak make sure artikel kita kena accept ataupun diterbit, tak kena reject, peringkat akhir tu sangat-sangat penting. Sebab tu penting, tak kisahlah you nak pakai konsultan ke, terpulang lah. Tapi bagi saya sebenarnya konsultan tu nombor 2. Diri kita konsultan yang sebenarnya. Kita boleh betulkan artikel kita melalui observation dan sedikit buat investigation lah. Jangan malas lah. Saya tahu ada masalah juga dengan artikel jurnal dapatkan open access. Tapi kita researcher kan, kita tidak menghadapi masalah apa-apa. Kita nampak benda tu, cuma tak dapat full text. Jadi masalah tu boleh solve. Kita bukan buat sesuatu benda yang kita tak nampak. Melainkan frontline kita sekarang ni dengan COVID-19 dia tak nampak depan dia. Yang tu high risk. So kita high risk, kita low risk sebenarnya. Kita tak jadi isu besar. Kita cuma tak dapat full artikel dia. So benda tu boleh cooperate, dah bekerjasama dan sebagainya. Okay, mohon maaf panjang pula Pak Cik sebut hari ni. Jadi untuk highlight, hari ni santai sebenarnya. Kita cuma nak faham tentang judul dan abstrak. Untuk 2 hari lagi, maksudnya esok, lusa kita akan santai, tapi santai yang bermakna lah. Sama juga malam ni, tapi santai bermakna sebab walaupun slide Pak Cik tak banyak lepas ni, tapi mungkin lebih pada penerangan. Saya nak timbulkan positif keyakinan bahawa kita boleh buat. Okay, sebab orang tak yakin nak terbit artikel dalam bab 1. Pak Cik akan bantulah secara positively macam mana kita boleh. Kita akan channelkan lah, kita akan buat satu networking bahawa artikel ni boleh terbit sebenarnya, dengan syarat kita buat macam ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf atas kesilapan Pak Cik, atas sebutan kekurangan sana sini. Pak Cik mohon maaf, supaya kita semua dapat manfaat. You all belajar, Pak Cik pun belajar. Okey, supaya kita teruslah ada semangat untuk berterusan untuk cari ilmu, supaya kita dapat top up dengan ilmu yang sedia ada, dan kita boleh pindah-pindah kepada rakan-rakan yang lain juga. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.